Semasa kita melalui keadaan coronavirus ini dan ketidakpastian itu berlaku di hadapan kita dan setiap hari terdapat lebih banyak soalan yang belum dijawab, saya fikir adalah baik untuk mengambil langkah mundur dan melihat tujuan asas untuk kehidupan kita. Orang mula bimbang tentang kesihatan mereka dan keselamatan mereka dan bukan hanya kesihatan dan keselamatan yang terjejas. Pekerjaan orang pun terjejas. Banyak orang yang telah kehilangan pekerjaan kerana mereka adalah sebahagian daripada misalnya industri yang bersifat sosial, seperti industri peruncitan atau industri pelancongan. Begitu banyak orang berada dalam kedudukan tersebut yang tidak lagi bekerja. Oleh itu, mereka akan melalui semua jenis percubaan yang sukar. Dan mereka menghadapi masalah dari segi keuangan, sebilangan orang menghadapi masalah kesihatan, beberapa orang kehilangan keselamatan. Yang juga yang penting perlu kita perhatikan adalah apabila ekonomi runtuh seperti itu dan semoga Allah memelihara ekonomi untuk semua bandar dan semua komuniti. Tetapi jika ia runtuh seperti itu dan banyak pekerjaan hilang pada masa yang sama, maka anda boleh mendapat banyak jenayah dan situasi yang menakutkan boleh berlaku di bahagian-bahagian dunia yang berbeza. Jadi ini bukan hanya mengenai kesihatan sahaja, sebenarnya mengenai masyarakat yang terkena dan terkesan akibat satu penyakit. Bukan hanya hospital dan doktor dan orang yang sakit yang terjejas, tetapi sebenarnya setiap bahagian masyarakat terjejas akibatnya. Saya mahu mengambil langkah mundur hari ini dan hanya mengingatkan diri saya untuk diri saya sendiri dan benar-benar untuk anda semua pernyataan yang satu ini yang Allah telah buat dalam Al-Quran. Keseluruhan surah ini adalah sebenarnya satu ayat sahaja. Wal asr. Allah berfirman, aku bersumpah demi masa. Tetapi perkataan yang dia gunakan untuk masa adalah perkataan yang berasal dari asir. Asir bermaksud jus dalam bahasa Arab. Apabila anda memerah buah dan airnya menitis keluar, itu asir. Mu'sirat adalah awan yang saling berlanggar antara satu sama lain. Dan ketika awan berhimpit dan saling berkumpul, ia mula hujan. Itulah perkataan mu'sirat. Asir sebenarnya bermaksud masa yang sedang menitis, yang mengalir, diperah. Tidak kira apa yang anda buat, ia akan menitis keluar juga, ia akan melepaskan. Ia adalah ketika hari sedang kehilangan sinaran cahayanya, seolah-olah menitis dari saki baki cahaya yang tinggal. Itu adalah masa asar. Jadi kerana sudah tiba masanya di mana cahaya akan hampir hilang, jadi Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah demi masa yang kian habis dan hilang. Dan itu penting kerana itulah Allah mengingatkan anda dan saya bahawa apa yang akan dia katakan adalah perkara yang cukup mendesak. Ia ada kaitan dengan sesuatu bahawa anda dan saya tidak lagi mempunyai banyak masa untuk tahu. Cuba bayangkan bahawa seseorang memberitahu anda untuk membuat sesuatu pada waktu asar. Dan anda hanya mempunyai sebanyak masa itu saja untuk menyelesaikan semua perkara di waktu cahaya masih ada sikit lagi itu. Jadi ia berada di penghujung hari dan seseorang memberitahu anda bahawa anda mempunyai banyak masa ini saja sebelum cahaya hilang dan kegelapan masuk. Dan cahaya adalah sejenis perkara yang menggambarkan kehidupan dan kegelapan pula adalah gambaran kematian. Jadi seolah-olah kita berada di asar kehidupan kita. Kita berada di penghujung, saat saki baki kehidupan yang masih tinggal dan sebelum habis, sebelum kita dimasukkan dalam tanah, kita mempunyai sedikit masa sahaja yang tinggal untuk mengetahui dan memahami bagaimana untuk tidak gagal. Oleh yang demikian, Allah Subhanahu Wa Taala berkata, aku bersumpah demi masa yang hampir habis. Wal asr, innal insana lafi husr. Setiap manusia tanpa ragu-ragu sedang tenggelam dalam kerugian. Kita semua sedang kalah. Dan tentu saja perkara pertama yang kita sedang kalah dengan ialah masa. Sebilangan daripada anda suka menonton rancangan permainan atau apa saja kan, di mana ada masa, timer. Dan anda mesti menyelesaikan sesuatu dengan cepat dan sebelum loceng berbunyi, anda mesti menyelesaikannya. Jika tidak, anda akan kalah. Jadi sukan dan permainan adalah mengenai masa. Ia sangat terhad dan anda mesti mencapai banyak objektif dalam masa yang terhad itu. Pecahkan rekod, kalahkan skor atau apa saja yang mungkin untuk menang. Ya seperti itu dalam hidup ini. Masa yang sikit ini kita ingat kerana banyak budak-budak tidak bersekolah sekarang. Jadi anda mungkin fikir kita mempunyai banyak masa di tangan kita. Kami tidak tahu apa yang harus dilakukan. Banyak sangat masa. Kami bebas. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah melukiskan gambar yang sangat berbeza untuk setiap manusia. Dia mengingatkan anda dan dia mengingatkan saya bahawa kita sebenarnya tidak mempunyai banyak masa sama sekali. Dan ketika kita akan pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat akan bertanya kepada kita, berapa lama kamu tinggal di sini? Malah orang yang hidup 80 tahun, 100 tahun, mereka menjalani seluruh hidup mereka sebagai kanak-kanak, kemudian mereka menjadi dewasa, dan mereka menjadi ibu bapa, dan mereka menjadi datuk dan nenek, dan juga boleh menjadi moyang.
Mereka ni boleh mengingati zaman-zaman dahulu. Malah orang seperti itu akan berkata, saya rasa 1 hari je kot. Saya rasa saya tinggal di sana selama 1 hari saya rasa. Apabila mereka melihat ke belakang, mereka akan menyedari betapa pendeknya masa itu. Jadi sekarang kita belum sedar lagi akan hakikat itu, bahawa masa itu sangat pendek. Tetapi kelak, kita akan sedarnya. Kita sebenarnya ada sedikit masa dan pada masa itu perkara pertama yang harus kita sedar ialah wal asr innal insana lafi husr. Setiap daripada kita, setiap manusia lemas dalam keadaan kehilangan. Setiap daripada kita lemas. Dan gambaran yang saya berikan bertahun-tahun yang lalu bahawa orang telah mengubahnya menjadi animasi adalah seseorang yang benar-benar lemas dan mereka sedang tidur dan mereka bahkan tidak tahu bahawa mereka lemas. Dan perkara pertama yang perlu dilakukan oleh orang itu untuk menyelamatkan diri sendiri macam mana? Bangun dari tidur. Kerana dalam mimpi semuanya berada dalam keadaan baik dan okey dan mereka sedang menikmati sangat hidup mereka. Tapi apabila ketika mereka dapat betul-betul bangun, baru mereka dapat sedar mereka sedang lemas. Kenyataan yang berbeza sama sekali. Pandangan mereka terhadap realiti berubah sepenuhnya. Kerana apa yang mereka lihat di sekeliling mereka setelah sedar. Sama ada mereka mempercayainya atau tidak, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan adalah syarat pertama untuk menyelamatkan diri jika kita sedar masa itu hampir habis. Apa yang perlu saya lakukan untuk menyelamatkan diri? Apa yang perlu saya lakukan agar tidak menjadi dari kalangan orang yang kalah? Baiklah. Illal lazina amanu. Satu-satunya pengecualian untuk orang yang tidak mahu lemas dalam kerugian adalah orang yang benar-benar percaya, yang sebenarnya mempunyai iman. Jadi kepercayaan pertama adalah bahawa kita lemas, bahawa ia adalah keadaan yang sangat terdesak, darurat, bahawa kita tidak mempunyai banyak masa. Itulah kepercayaan pertama. Tetapi di luar dari yang itu, apakah perbezaan antara Qul hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun? Allah berfirman, adakah orang-orang yang tahu, mungkinkah mereka sama dengan orang-orang yang tak tahu? Mereka tidak boleh sama. Jadi apa perbezaan antara seseorang yang percaya dan seseorang yang tidak percaya? Cara yang mudah untuk memikirkannya adalah jika anda mempunyai cermin mata. Semasa anda memakai cermin mata berwarna hijau, semuanya kelihatan hijau. Apabila anda memakai cermin mata berwarna biru, semuanya kelihatan biru. Pandangan anda mengenai realiti berubah berdasarkan warna cermin yang anda pakai, berdasarkan lensa yang anda pakai. Jadi dengan cara yang sama, apabila anda mempunyai cermin iman, maka pandangan anda tentang realiti berubah. Semua orang melihat satu perkara, anda melihat sesuatu yang lain sepenuhnya. Salah satu cara lagi untuk menggambarkannya hampir seperti X-ray. X-ray bermaksud anda dapat melihat menembusi perkara, betul? Anda tidak hanya melihat apa yang ada di permukaan, anda dapat melihatnya menembusinya. Itulah yang dilakukan oleh iman. Iman tidak hanya membiarkan saya dan anda melihat apa yang ada di permukaan atau apa yang ada di hadapan saya saja. Yang baik atau yang buruk di sebaliknya, itu pun saya boleh nampak. Bahaya dan faedahnya saya dapat melihatnya. Itulah lensa iman. Itulah yang dilakukan oleh iman. Iman mengubahkan cara saya untuk memahami realiti. Tidak ada orang lain yang akan memahaminya dengan cara yang sama. Orang lain boleh berfikir untuk dapat menjanakan banyak wang adalah satu kejayaan besar. Tetapi apabila anda melihat wang yang sama itu dari lensa iman, anda boleh pastikan jika wang itu berasal dari tempat yang halal atau tempat yang haram. Ia akan berubah sepenuhnya. Jadi orang ini sangat gembira kerana mereka ada kereta yang bagus dengan wang itu atau mereka membeli rumah yang indah dengan wang itu dan mereka fikir mereka telah berjaya. Tetapi anda pula melihat rumah yang sama itu, kereta yang sama itu, akaun bank yang sama itu dan anda berfikir bahawa itu adalah satu kegagalan. Kerana anda melihatnya dari sisi iman. Tak boleh itu salah. Cara wang yang dibuatnya salah. Oleh itu kita melihat perkara yang sama tetapi persepsi kita berubah sepenuhnya kerana iman. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kita dalam surah ini bahawa kerugian pertama, kerugian terbesar yang ditanggung oleh manusia adalah mereka tidak lagi dapat melihat kenyataan dari sudut pandangan iman. Bahawa mereka tidak lagi mampu melihatnya dari realiti yang sebenarnya. Nabi Muhammad SAW biasa membuat doa ini. Ia adalah doa yang sangat terkenal. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabahu. Beliau berdoa, Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran kepada kami. Tunjukkan realiti kepada kami sebagai realiti dan beri kami keberanian, berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan tunjukkan kepada kami perkara palsu sebagai perkara palsu dan beri kami keberanian untuk menjauhinya. Kerana realiti sekarang adalah selalunya kebenaran kelihatan seperti satu kepalsuan. Dan kepalsuan pula kelihatan seperti suatu kebenaran. Apabila anda mempunyai pandangan dunia dari sudut iman, maka definisi anda berubah sepenuhnya.
Dan perkara pertama yang berubah dengan itu adalah apa yang terkesan darinya. Dan ini sekali lagi cara untuk kita menyelamatkan diri. Perkara pertama adalah, adakah kita sedang melihat semua perkara di sekeliling kita, malah diri kita sendiri dari sudut pandangan iman? Dan apa yang terbaik untuk iman kita? Apa yang anda dan saya harus pelihara lebih daripada saya dan anda harus menjaga dari segi keuangan kami? Lebih daripada anda dan saya harus menjaga dari segi kesihatan kita? Atau kesejahteraan emosi kita? Semua perkara itu memang penting, tetapi di atas kesemua itu, adakah saya melakukan sesuatu yang akan memelihara atau sebaliknya memusnahkan atau menyakiti iman saya? Sebab iman adalah perkara penting yang paling harus anda lindungi, lebih daripada yang lain. Sekiranya dilindungi, semua yang lain akan okey saja. Sekiranya itu tidak disimpan dan dijaga dengan elok, semua yang lain tak payahlah kisah lagi. Dah tak guna dah. Anda sebenarnya boleh mengalami situasi dalam hidup di mana semua kelihatan baik-baik saja, okey saja. Tetapi di dalam hati anda tidak dapat merasakan iman lagi. Anda tidak mampu melihat perkara dari sudut iman lagi. Itu sebenarnya tak okey itu. Itu hanya fasad, palsu. Dan lambat laun ia akan musnah dan runtuh. Anda hidup dalam berpura-pura, saya hidup dalam berpura-pura. Apabila realiti sebenar datang melanda, maka kita akan berkata, alamak, apa yang sedang berlaku ni? Faham? Itulah sebenarnya adalah suatu kehilangan, kerugian besar yang dialami orang. Jika mereka tidak lagi dapat melihat kebenaran sebagai realiti yang sebenar bersudutkan iman, dan sekiranya saya tidak dapat melihat realiti yang sebenar, jika anda tidak dapat melihat realiti yang sebenar, ketika itulah kita benar-benar kalah. Kerugian, kehilangan. Pada masa-masa fitnah dan percubaan seperti yang kita lalui sekarang, senang kita melihat sesuatu perkara seperti yang orang lain pandang. Itu akan menjadi satu kerugian bagi kita. Kita mesti melihat sebarang percubaan dari lensa iman. Iman ini sebenarnya banyak perkara seperti mempercayai pada Allah. Baiklah, bukan hanya mempercayai Allah SWT. Anda tahu Allah mempunyai banyak nama. Setiap nama memberi kesan kepada saya. Sekiranya nama Allah adalah Ar-Razik, penyedia, maka tidak kira macam mana buruk pun sesebuah keadaan dan situasi, saya tidak akan pernah melupakan kenyataan itu bahawa Allah Maha menyediakan. Sekiranya Allah adalah wali, jika Allah adalah sahabat, pelindung, al-wali, al-maula, jika dia adalah itu, tidak kira betapa tidak selamatnya perasaan orang lain, saya tidak akan kehilangan untuk rasa selamat sentiasa kerana saya tahu Allah sentiasa ada dan dia pelindung utama saya. Jadi semua nama Allah mengubah cara kita bertindak balas dengan setiap situasi. Walaupun orang lain boleh berada dalam keadaan histeria, kita boleh berada dalam keadaan bertenang kerana kita mempunyai iman. Dan kerana anda mempunyai itu, cara anda bertindak berubah. Itulah langkah seterusnya. Cara anda bertindak berbeza daripada orang lain kerana anda melihat perkara yang berbeza daripada orang lain. Sekiranya anda melihat api dan anda terlalu dekat dengannya, anda akan bertindak. Anda akan mengambil langkah mundur kerana anda tidak mahu terbakar. Oleh kerana anda faham itu nyata dan api itu panas dan akan membakar, kan? Tetapi jika anda fikir itu api dan anda fikir itu sebenarnya sesuatu yang lain seperti makanan sedap ke atau gula-gula ke, tapi sebenarnya api, maka anda akan mengambil langkah silap lepas tu dan terlambat dan anda mula terbakar, kan? Pandangan anda tentang realiti akan menentukan jenis tindakan yang anda selesa dan juga tindakan yang anda tidak selesa. Ia akan berubah. Allah berkata, illal lazina amanu wa amilus solihat. Mereka melakukan perkara yang baik, mereka melakukan perkara yang betul. Bagaimana mereka dapat memahami perkara yang betul? Bagaimana mereka menentukan apa perkara yang betul dan yang salah? Pergilah tanya 10 orang, apa perkara betul untuk dilakukan. Anda akan mendapat 10 jawapan yang berbeza. Semua orang mempunyai pandangan mereka sendiri tentang betul dan salah, tentang akhlak dan moral. Kerana kita mempunyai iman, definisi kami tentang apa yang betul dan apa yang salah ditentukan hanya oleh Allah sendiri. Allah akan membimbing kita untuk apa yang betul dan apa yang salah. Allah akan memberitahu kami apa yang terbaik untuk anda dan apa yang tak baik untuk anda. Dan sudah tentu sahaja dalam hidup ini kita mesti membuat banyak pilihan kita sendiri untuk yang lebih baik atau yang lebih buruk. Dan banyak darinya tidak ada kaitan dengan betul dan salah. Mereka hanya ada kaitan dengan apa yang anda fikirkan anda perlu lakukan. Tetapi sekarang saya bercakap mengenai pilihan-pilihan moral, pilihan yang harus dilakukan dengan adil dan saksama. Pilihan-pilihan tersebut sekarang akan ditentukan oleh iman anda dan iman saya. Illal lazina amanu wa amilus solihat. Sekiranya anda mahu menjadi orang yang baik dan anda mahu pergi ke jannah, yang harus anda lakukan hanyalah mempunyai iman dan menjadi baik. Tapi tidak semestinya jika kita mengikut surah ini. Surah ini mengatakan semua orang akan rugi. Semua orang rugi kecuali orang yang melakukan 4 perkara. Bukan 2 perkara, tapi kesemua 4 perkara. Kalau 2 perkara saja adalah mereka mempunyai iman dan mereka berbuat baik. Cukup baik tak? Tidak, Allah kata tak cukup.
Allah Subhanahu Wa Taala berkata, "Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr." Izinkan saya bagi kamu contoh yang sangat mudah. Sekiranya guru anda berkata, lakukan 4 tugas ini dan anda akan lulus. Dan anda melakukan 2 daripadanya dengan sangat baik. Dan 2 yang lain anda tak sentuh pun. Dan apabila hari keputusan tiba, anda telah menyerahkan 2 tugasan dan dia berkata, di mana 2 yang lain ni? Anda pula berkata, okey, tengok ni. Tapi saya benar-benar bagus dalam 2 yang ini. Kedua-dua yang ini saya sangat amazing. Lihat ni, kedua-duanya dijamin A. Ya tahu, okey. A dan kemudian F dan F. Dan itu masih F bukan? Kerana anda tidak menyelesaikan ke-4 tugas. Surah ini berkata, anda akan gagal, rugi. Saya akan gagal, rugi jika kita tidak memenuhi 4 tugas, syarat. Yang pertama dari mereka adalah melihat perkara dari sudut pandangan iman. Yang kedua, tindakan haluan kita. Apa yang kita buat mesti ditentukan oleh iman itu. Macam mana iman itu membuatkan anda untuk bertindak? Adakah tindakan anda melindungi iman anda atau tindakan anda memusnahkan iman anda? Apa tindakan yang anda lakukan? Wa'amilus solihat. Sulh sebenarnya bermaksud membetulkan sesuatu. Dan perkara pertama yang kita perbaiki adalah keadaan hati kita. Salah adalah amal salih, amal baik kan? Tapi ia bukan amal khair. Ia soleh, maksudnya ialah jika saya membuat solat, ia akan memperbaiki iman saya sedikit. Saya memberi zakat dan ini akan memperbaiki sifat tamak saya. Ia membetulkan iman saya sedikit. Setiap perbuatan baik sebenarnya memperbaiki keadaan hati kita juga. Ia melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri. Tetapi kemudian pula syarat yang ketiga adalah watawasau bil haqq. Dan mereka saling counsel, saling menasihati. Tawasi juga bererti mereka saling mendorong, saling menggalak, saling mendesak walaupun untuk menjadi jujur dan dirikan kebenaran. Dengan kata lain, apabila mereka saling memberi nasihat, mereka mengatakan apa yang benar, mereka tulus. Kami tidak akan saling memberitahu apa yang ingin kita mahu dengar saja. Kita kadang-kadang harus memberitahu seseorang sesuatu yang akan melukai perasaan mereka. Tetapi perkara benar, mereka perlu mendengarnya. Walaupun ia akan melukai perasaan mereka. Jadi sekarang anda harus membuat keputusan. Adakah saya ingin melukai perasaan mereka atau adakah saya ingin terus mengatakan yang benar? By the way, cara untuk mengatakan perkara benar adalah dengan penuh kasih sayang tahu. Dan itu adalah dalam perkataan wasiat. Jadi ia bukannya seperti, engkau ni haram. Semua yang kau buat haram. Kau akan masuk neraka. Aku kena buat watawasau bil haq. Assalamualaikum. Tidak, itu bukan tawasau bil haq. Tawasau bil haq sebenarnya bermaksud cara kaunseling yang penuh kasih sayang untuk memberitahu seseorang tetapi masih memberitahu mereka perkara yang benar. Yang benar adalah bahawa anda tidak boleh membengkokkan kebenaran kerana anda merasa tak sampai hati dengan seseorang kadang-kadang atau anda merasa tidak sedap hati untuk diri sendiri. Begitu juga sama, anda dan saya pun tidak boleh tersinggung apabila orang lain memberitahu kita tentang kebenaran mengenai diri kita. Kadang-kadang kita buat hal juga dan seseorang mengatakan perkara yang benar tentang diri kita dan kita mesti melihat di cermin dan berkata, kau memang betul lah, aku dah memang buat hal ni. Aku harus mengakui dan terima kasih kerana memberikan kebenaran itu kepada aku. Kerana jika saya tidak mengakuinya, saya tidak akan melakukan amal salih, jadi saya akan memperbaikinya. Tetapi jika saya tidak mengakuinya untuk memperbaikinya, maka saya tidak akan dapat menolong iman saya. Semuanya akan berpatah ke belakang balik. Ia kembali kepada perkara pertama, kita harus memelihara iman kita dahulu. Sekiranya kita tidak memelihara iman kita itu, maka semuanya hilang. Jadi kita saling memberitahu, saling menasihati perkara yang betul hanya di kalangan rakan apabila rakan anda melakukan sesuatu yang buruk dan mereka mendorong anda untuk turut serta daripada anda menjadi okey jom kita buat. Tetapi sebaliknya anda harus menjadi orang yang mengatakan sorry lah bro, tak boleh bro, kita tidak akan berbuat demikian. Dan kamu juga tidak akan melakukannya. Aku tidak akan membiarkan kamu. Kamu tahu dan saya tahu, kita berdua tahu itu benda salah. Dan mereka akan berkata, alamak bro, tak boleh ke relax sikit? Relax lah, chill. Mengapa kau ni Islam sangat sepanjang masa? Dan mereka mungkin mahu membuat anda tergelincir dari kaunseling hingga kebenaran. Tetapi anda masih hormat, penuh kasih sayang, committed. Anda masih berkata apa yang betul akan selalu betul. Sama ada saya suka atau anda suka atau tak. Apa yang betul tetap betul, apa yang salah tetap salah. Itulah tawasau bil haq. Tetapi ia tidak mudah, betul. Kerana melakukan perkara yang betul kadang-kadang boleh menjadi perkara yang sangat menyakitkan. Sekiranya anda tahu anda mesti melakukan sesuatu untuk melindungi iman anda, atau anda tahu di dalam hati anda mesti melakukan sesuatu dengan betul, tetapi untuk melakukan itu anda mesti melalui beberapa langkah yang menyakitkan. Anda harus mengorbankan sesuatu yang anda mahukan, atau anda harus mengorbankan sesuatu yang orang lain mahu.
Seseorang akan mungkin terluka apabila anda melakukan perkara yang betul. Apabila anda melakukan perkara yang betul, apabila anda melangkah keluar dari berbuat salah ke berbuat betul, seseorang akan tersinggung. Seseorang akan terluka, seseorang akan cedera termasuk anda. Ia hanya datang dengan pakej yang lengkap dan apabila kesakitan itu melanda, semasa anda menukar haluan dan anda menuju ke arah yang betul, dan kesakitan itu melanda, apabila kesakitan itu melanda, anda merasa seperti, aku rasa aku ni tak tahan dengan kesakitan ini. Aku rasa aku nak baliklah ke zon selesa aku. Dan itulah satu-satunya cara kita akan saling menyelamatkan antara satu sama lain. Kita saling mengingatkan untuk terus kuat dan terus bertahan dan mendorong. Dan teruskan. Tawasau bil sabr. Kami saling menasihati dengan tekun. Kami bertahan, kami bersabar. Sekiranya kita tidak melakukan itu untuk satu sama lain, maka kita semua berada dalam keadaan rugi. Keempat-empat syarat ini adalah benar-benar satu pandangan dunia, perspektif. Ini adalah bagaimana orang beriman menjalani kehidupan mereka. Dan itu tak bermaksud jika anda tidak mempunyai halaman Facebook Live di mana anda memberikan khutbah kepada ribuan orang atau sebilangan kecil anda yang duduk sini yang tidak boleh anda lakukan tawasau bil haq. Tawasau bil haq boleh berada di dalam keluarga anda, mungkin antara rakan anda, malah boleh jadi untuk diri anda sendiri. Mungkin anda sedang berpura-pura pada diri sendiri dan harus menasihati diri anda agar cukup kuat jika tidak ada orang lain yang ada di sekeliling. Tetapi jika kita tidak melakukan itu, maka kita pasti berada dalam keadaan rugi. Walaupun anda menyimpan semua bahan makanan dan anda menguruskan semuanya, anda masih dalam keadaan kehilangan. Saya masih dalam keadaan kehilangan. Semoga Allah Azza wa Jal memelihara kita semua. Anak-anak kita, orang tua kita, orang sakit. Semoga Allah Azza wa Jal memberi penyembuhan kepada mereka yang menderita. Semoga Allah menjadikan keadaan untuk semua orang siapa yang terjejas oleh coronavirus ini atau percubaan lain senang untuk mereka. Dan yang paling penting, melalui mana-mana percubaan ini, semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita dari mereka yang dapat memelihara iman mereka. Subhanallah.